gelok buat ada gelok nama jelas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung solat yang ke-25. Saya datang last kali akhir tempat ini. Malam 12 tempat. Hari ini kita sambung kisah Zulkarnain. Bawah sekali, bukan surat 5, bawah sekali. Kisah Zulkarnain. Ini merupakan kisah yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang pertama berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua Ashabul Jannatain yang mempunyai dua kebun. Kisah yang ketiga berkaitan dengan pengembaraan ilmu, iaitu Nabi Musa alaihissalam mencari Khidir bagi menuntut ilmu laduni. Dan hari ini kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Yang ketiga, kata musannif, yang ketiga daripada pertanyaan Yahudi. Awal surah Kahfi kita baca dulu, orang Yahudi suruh orang Arab bertanya Nabi tentang 3 perkara. Yang pertama, tanya tentang Ashabul Kahfi. Kita dah baca. Yang kedua, bertanya Muhammad tentang roh. Roh Allah sebut, Allah jawab dalam surah Al-Isra. Kita baca ini. Yang ketiga daripada pertanyaan Yahudi adalah tentang kisah Zulkarnain. Orang Yahudi, ulama Yahudi, mereka cerita kepada orang Arab, kalau hampa nak pasti betul ke Muhammad ni Nabi, hampa tanya 3 perkara ni. Kalau dia boleh cerita macam mana kami cerita, itu benar Muhammad itulah Nabi yang diutuskan. Tetapi tak beriman pun. Jadi tuan-tuan, yang ketiga daripada pertanyaan Yahudi, wa yas'alunaka 'an Zulkarnain, dan lagi menanyai mereka itu akan dijauh. Mereka itu kafir Quraisy tanya akan Nabi, ya Muhammad, daripada kisah Zulkarnain. Zulkarnain ni tuan-tuan, tak kira dia kahab. Dia banyak pendapat. Yang pertama kata Zulkarnain ni Nabi. Pendapat yang kedua kata dia malaikat. Tetapi dua pandangan yang lemah. Jumhur ulama memilih Zulkarnain ini adalah seorang raja. Seorang raja yang memerintah dunia. Zulkarnain. Ada ulama Zulkarnain ini? Ada. Zulkarnain. Ada. Zul ada. Ini nak bak tuan-tuan, Zul ke Zi ke, itu sama. Sebab dalam bahasa Arab ni, huruf yang terakhir dalam sesuatu kalimah dia berubah. Ada yang berubahnya baris. Wa kana Allahu ghafurur rahimah.
Yang kedua, innallaha azizun intiqam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan apa yang mula baca? Perkataan apa yang berubah-ubah dia baca ni? Tak pasal. Dia tak pasal. Ada dia di belakang ni bang. Tak tanya Perkataan Allah. Wa kana Allahu. Dibaca dengan kuat. Innallah ha bismillah hi. Jadi apa yang berubah? Baris. Ada perkataan yang berubahnya adalah huruf. Salah satu daripadanya adalah perkataan zu, zal, waw. Waw itu ada masanya dia berubah menjadi ya, macam kita baca ni zi. Ada masa dan tempatnya dibaca dengan za. Apa contoh baca dengan zu? Itu contoh Quran. Maka belajar ni wallahu zu wallahu zu fadlin azim. Dengan zuan. Di sini baca wa yas'alunaka 'an zi. Apa contoh baca dengan za? Tak tahu ya. Ya zal jalali wal ikram ya za. Kan dia berubah. Jadi zu, za, zi. Tuan-tuan sebut bahasa Arab, tuan-tuan dengar. Ini dipanggil ilmu i'rab. Ilmu i'rab. Berapa lama nak boleh ni? 10 tahun. Tuan-tuan belajar 10 tahun boleh ilmu i'rab ni. Umur tuan-tuan dah budak-budak ni ngaji sebulan dia dah. Umur tuan-tuan dia balik hari ngaji buat ni. Jadi nak habaq di sini perkataan Arab dia berubah huruf akhirnya. Yang berubahnya apa? Baris. Yang keduanya ada yang berubah dengan huruf. Salah satu perkataan yang berubah huruf adalah zu, za, zi. Termasuk juga Abu. Macam ayah nama Abu Bakar. Ada bahasa dibacakan Abu Bakar, Abu Bakrin. Ada masanya, ada tempatnya dibaca dengan Abi Bakrin. Itu bahasa Arab. Tak apa tuan-tuan. Kita sambung. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang satu kisah Dzulqarnain. Zi makna dia mempunyai. Al-Qarnain dua tanduk. Mempunyai dua tanduk. Maksudnya sebab apa raja ini digelar dengan Dzulqarnain, mempunyai dua tanduk. Apabila Nabi ditanya, Nabi jawab kul. Allah habaq kepada Nabi Muhammad kul sa'atlu alaikum min zikra. Kata olehmu ya Muhammad, kata olehmu lagi, aku baca atas kamu daripadanya itu khabarannya. Jadi hai Muhammad, katakan kepada kafir Quraisy, aku akan ceritakan, aku akan bacakan ke atas kamu tentang permintaan yang kamu minta ni. Aku akan khabarkan kepada kamu. Maka adalah Dzulqarnain. Ini nak bak siapa dia Dzulqarnain ni? Kitab ini memilih, dia kata Dzulqarnain ini wali. Kitab ini memilih Dzulqarnain adalah seorang wali, bukan nabi. Jadi Dzulqarnain ni dia bukannya seorang wali, dia bukannya seorang nabi, tetapi dia seorang wali. Namanya Iskandar, itu nama asalnya. Namanya adalah Iskandar. Anak seorang perempuan tua daripada Rom. Contoh cerita-cerita ni tak ada dalam hadis, tetapi dinukilkan oleh ahli sejarah. Dia bukan disebut oleh mana-mana kitab hadis. Jadi kata pengarang kitab ini, dia adalah namanya adalah Iskandar, anak kepada seorang perempuan tua daripada Rom. Hitam warnanya. Dia ni orang kulit hitam.
Orang kulit hitam ni tuan-tuan, kulit hitam. Apa dia punya hatinya bersih. Saya pergi Sudan, turun-turun tak nampak apa. Nasib baik dia senyum. Nampak lagi gigi. Waktu subuh lah kita mengentur kan. Tiba-tiba saya tengok takut, kawan saya pun takut. Tiba-tiba dia senyum. Oh, hari ni ya. Dia hantar sampai tangga. Turun-turun teksi, tanya berapa? 5,000. Tebal tu dia. Tiba-tiba 5 pin lah. Sebab satu 100 dia jadi 1,000. Jadi tuan-tuan, hitam warnanya Islam atas tangan Nabi Ibrahim. Jadi dia masuk Islam pada zaman Nabi Ibrahim. Ini ada kitab yang memilih kata Raja Zulkarnain ini hidup sebelum 100 ataupun 300 tahun datangnya Nabi Isa. Ini khilaf di kalangan sejarah, ahli sejarah. Jadi kitab ini memilih Zulkarnain dia masuk Islam dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan doa baginya. Jadi Nabi Ibrahim doa bagi Zulkarnain ini. Dan wasiat akan dia beberapa wasiat Nabi Khidir. Jadi juga diwasiatkan tentang beberapa wasiat Nabi Khidir. Wazirnya. Betul wazirnya. Wazir ni perkataan Arab, makna dia menterinya. Wazir, makna dia menteri. Wazirnya berjalan dengan tentera dahulunya. Wazirnya berjalan tentera. Jadi tuan-tuan, Raja Zulkarnain ini, sini dia wali ya, kita ada raja. Dia ada bala tentera. Dia ada bala tentera yang kuat. Dahulu anaknya khalatnya. Ya. Salah dikit je. Apa dia ni? Dahulunya anak khalat. Khalat ni tuan-tuan, khalat. Dia sambungannya tu batak lah. Khalat ni maksudnya ibu saudara sebelah ibu. Dahulunya anak khalatnya, anak ibu saudaranya. Itu tak apa tu. Ini cerita aslinya ni. Ia bina Iskandaria di Mesir. Tuan-tuan, di Mesir selain bandar besarnya Kairo, dia ada satu lagi bandar, namanya bandar Iskandaria. Bandar Iskandaria, tak hilap saya, dia ni duduk tepi laut. Bandarnya yang cantik. Siapa yang buat? Adalah Zulkarnain. Dia namakan bandar ini dengan namanya. Jadi ia bina Iskandaria di Mesir dengan namanya. Dia dinamakan Iskandaria itu dengan namanya. Sebab itu tuan-tuan, makna Qarnain, ini dah. Makna Qarnain ini dua tanduk. Makna Qarnain, Qarnun satu tanduk, Qarnain dua tanduk. Jadi Qarnain dua tanduk. Jadi tuan-tuan, ada kitab tanda mana yang huruf yang menunjukkan makna dua. Qarnain, ya sebelum nun. Ya di antara nun tu makna ada dua. Dia panggil ya musanna. Jadi Qarnain dua tanduk. Kerana ia masuk dunia kelam dan cerah. Dua tanduk ni tuan-tuan. Kerana ia masuk dunia kelam dan cerah. Zulkarnain, dia adalah raja yang akan dicerita dia akan mengembara timur dan barat. Jadi timur tempat terbit ke terbenam matahari? Terbit kan? Barat tenggelam. Jadi terbit cerah, tenggelam.
gelap. Ini nak merujuk kepada Zulkarnain. Dia akan cerita Zulkarnain dia akan pergi ke satu negeri yang negeri itu dalam keadaan matahari nak tenggelam. Satu lagi dia pergi satu negeri yang mataharinya naik-naik. Jadi naik belah timur. Itu adalah negara Parsi. Terbenamnya belah barat. Itu adalah Rom. Ya. Jadi masuk dunia gelap dan cerah. Itu dia bagi tafsiran sebab apa diberi nama digelar Zulkarnain. Atau jadi raja Parsi dan Rom. Parsi itu adalah timur, Rom itu adalah barat. Ia tawaf. Apa makna tawaf? Tawaf maksudnya keliling. Tak semestinya keliling Kaabah. Kita keliling masjid pun panggil tawaf. Aku tawaf masjid sehari 6 kali. Dia tak kira tawaf di sana. Kalau tawaf di Kaabah 7 kali dia kira tawaf lah. Satu pahala lah. Tapi di tawaf masjid lain lah. Tapi makna tawaf pada dalam Melayu adalah mengelilingi. Ia tawaf Baitullah dengan Nabi Ibrahim. Dia pernah, Zulkarnain ini pernah mengerjakan ibadat tawaf bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, dalam kitab ini dia memilih bahawa Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab lain menyebut bahawa Zulkarnain hidup pada 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ada kata 13 tahun. Jadi tuan-tuan, itu adalah khilaf di kalangan ulama. Jadi apa kelebihan Zulkarnain? Inna makkanna lahu fil ard. Bahawa kami tamkin. Makkanna seperti tamkin. Kami kukuhkan, kami kuatkan. Bahawa kami kuatkan, kami kukuhkan, kami serah baginya pada bumi ini. Bumi itu perintah betapa kehendaknya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Allah serahkan Zulkarnain ini memerintah dunia ini dengan sekehendaknya. Bermakna Allah akan anugerahkan sesuatu kelebihan kepada Zulkarnain. Dia boleh perintah dunia itu ikut kehendaknya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami datang akan dia, Allah berikan kepada Zulkarnain itu daripada tiap-tiap sesuatu itu jalan yang ia berhajat boleh sampai pada kehendaknya. Tuan-tuan, Allah bagi kelebihan dia kepada Zulkarnain adalah setiap apa yang diinginkan oleh Zulkarnain ini dia akan buat, dia akan tercapai apa yang dia buat. Itu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Zulkarnain. Kemudian dia bawa mai pula satu hadis. Tuan-tuan ni selepas ni adalah hadis. Adalah salah seorang daripada 4 raja. Zulkarnain ini kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, dia adalah salah seorang 4 raja. 4 raja yang milik dunia. Maksudnya Zulkarnain salah seorang dari 4 raja yang menguasai dunia, yang memerintah dunia. Bukan memerintah satu negeri, bukan negara, tetapi dia memerintah sedunia, dunia. Raja yang milik dunia sekalian. Di dalam 4 raja yang memerintah dunia ni, kata Nabi, 2 Islam. 2 raja Islam, 2 lagi bukan Islam yang memerintah dunia. Yang 2 Islam tu siapa? Yang pertama Zulkarnain. Tu dia tulis Zu. Dia tulis Z tu kan. Yang pertama yang Islamnya yang memerintah dunia adalah Raja Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah Nabi
Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman dia anak Nabi Daud. Dia memerintah dunia, dikatakan keagungan ataupun kecemerlangan kerajaan Bani Israel adalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan dua pula raja yang kafir yang memerintah dunia. Yang pertama namanya Namrud, yang kedua nama dia Bukh, sebahagian macam Bukh ataupun Tasar. Jadi tuan-tuan, dua raja yang kafir, Raja Namrud dan Raja ataupun Bukh Tasar. Satu pandangan lagi yang tempat Bukh Tasar itu adalah Firaun. Raja Namrud memerintah juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bikhtansor ataupun Bukhtansor ini dia selepas mana pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan datang yang kelima seorang lagi yang akan memerintah dunia. Yang kelima ini adalah daripada umat ini, iaitu daripada umat Nabi Muhammad, iaitu Al-Mahdi. Yang kelima daripada raja pemerintah dunia adalah akan datang. Tak ada lagi, iaitu Imam Al-Mahdi. Qurtubi diriwayat firman Allah kepadanya. Jadi dalam kitab Imam Al-Qurtubi, kitab Tafsir Al-Azim. Kitab Qurtubi ini merupakan kitab tafsir yang pertama yang dibukukan. Imam Qurtubi sebut firman Allah kepada Zulkarnain. Ya Zulkarnain. Tuan-tuan, tu silap tak? Kalau kita nak seru perkataan ni, dia bukan Z. Ya Zulkarnain. Ya tu tukar kepada alif. Ya Zulkarnain. Macam nak panggil ayah, nak panggil orang tua yang nama Abu Bakar. Ya Abu Bakr. Bukan Ya Abu Bakr. Bukan Ya Abi Bakr. Ya Abu Bakr. Jadi di sini Ya Zulkarnain. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Allah berfirman kepada Zulkarnain, Ya Zulkarnain, diseru Zulkarnain, Inni ba'asaka ila umamil ardi. Inni ba'asaka ila umamil ardi. Maknanya bahawa aku suruh akan dikau kepada segala umat. Segala umat dalam bumi. Jadi Allah kata kepada Zulkarnain, aku nak bangkitkan, aku nak utuskan hang kepada umat-umat di bumi ini. 4 umat. 4 umat. Ini bermakna apa? Zulkarnain dia memerintah dunia. Setiap arah dunia ni dia memerintah. 4 umat. Sebelah utara nama dia Hawil. Sebelah utara bumi ini nama dia Hawil. Sebelah selatan nama umat itu adalah Takwil. Matahari naik. Ini sebelah matahari naik. Sebelah matahari naik pula nama dia apa? Ini juga perkataan Arab. Mansak ataupun mansik. Dia beza mansak dan mansik. Dia ubah baris, dia ubah. Kalau mansik maksudnya yang melakukan perbuatan. Kalau mansak yang itu beza dah. Matahari naik nama mansak, matahari jatuh nama dia nasik. Maka sembahyang ilahi Tuhanku,
maka sembahyangnya, ilahi, Tuhanku, telah engkau suruh aku kerjaan yang besar. Ini kata-kata Zulkarnain. Tuhanku, engkau telah suruh aku kerjaan yang besar. Tiada kuasa melainkan dengan engkau. Jadi Zulkarnain ini dia bukan Nabi, maka dia bukan diwahyukan. Kata ulama, dia diilhamkan. Dia hanya dapat ilham untuk dia melakukan sesuatu. Sebab dia bukan Nabi, maka dia tidak diwahyukan. Jadi Allah perintahkan Zulkarnain supaya mengembara bagi tujuan untuk menyebarkan keadilan Islam dan untuk memerintah bumi ini di setiap penjuru. Maksudnya seluruh dunia pada waktu itu berada di bawah kekuasaan dan penguasaan Raja Zulkarnain. Jadi dia akan habaq di penjuru mana? Ada 4 tempat, ada 3 tempat yang akan Raja Zulkarnain pergi. Ini tempat yang pertama. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syams. Maka Zulkarnain pun memulakan pengembaraannya. Pengembaraan yang pertama ni dia pergi mana? Ke arah maghrib asy-syams. Maka berjalan ia akan jalan sebelah maghrib. Jadi dia jalan ke arah barat. Hingga apabila sampai ia akan tempat jatuh matahari. Dia berjalan tuan-tuan, memakan masa yang lama. Memakan masa yang bertahun-tahun sampailah ke tempat jatuh matahari. Dipanggil apa? Maghrib asy-syams. Sembahyang maghrib tadi kan, matahari jatuh. Wajada taghrubu fi 'ainin hami'atin. Dapat akan dia jatuh pada telaga tanah hitam. Selut laut. Jadi tuan-tuan, dia sampai di satu tempat jatuh matahari. Matahari jatuh bermakna kawasan tersebut menjadi gelap. Jadi Al-Quran menggunakan istilah ainin hami'atin, fi ainin hami'atin, pada telaga hitam. Selut laut, yakni sampai pada tepi laut. Jadi belum sampai saja di tempat matahari jatuh, bermakna sampai di tepi laut. Hujung, apa hujung ni? Ini hujung nama negara ni saya tak sebut ni. Bukan Romania, Romian kan. Sampai di hujung satu tempat yang nama adalah Romian, negeri Maghrib, negeri barat. Tiada suatu lindung, tak ada satu lindung pun yang melindungi pokok darah, bukit darah. Maka telaga dilihat air laut. Telaga itu dilihat seperti air laut. Yang di hujung selut laut hitam itu seperti telaga disangka pantai. Disangka pantai itu sekeliling. Dikata jatuh pada mata air tanah hitam. Seperti orang-orang dalam kapal tengah laut lihat matahari jatuh dalam air. Ini dia nak menceritakan tentang dia nak apa maksud fi ainin hami'atin. Jadi apabila sampai saja di ainin hami'atin, sampai saja di maghrib asy-syams ini, apa yang Raja Zulkarnain dapati? Wajada indaha qauma. Di tempat tersebut dapat ia padanya satu kaum. Jadi dia mendapati di kawasan itu adanya satu kaum, satu kumpulan manusia kafir sekalian.
semuanya tak beriman lagi. Di tepi laut pada satu negeri berkota. Dan baginya 12,000 pintu makanan mereka itu. Jadi negeri ini adanya satu kaum yang kaum ini tidak beriman. Dan mereka ini pula ada 12,000 pintu makanan mereka itu. Ada apa? Ikan laut, pakaian, belulang, binatang, hutan. Dia anggap dia apa? Kawasan ni kawasan yang makanan yang hidup. Maka seru akan mereka itu oleh Zulkarnain kepada agama Nabi Ibrahim. Apabila sampai di suatu tempat, maka Zulkarnain pun menyeru kaum tersebut supaya beriman. Tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap pengembaraan kita apabila sampai di suatu kawasan, kita kena ajak orang kepada Allah supaya kenal Allah, supaya beriman. Maka beriman setengah dan kafir setengah. Yang ramai-ramai kaum ni, sebahagian yang beriman kepada Nabi Ibrahim dengan ajakan Raja Zulkarnain, dan sebahagian lagi mereka tak mau beriman. Maka Allah ilhamkan kepada Raja Zulkarnain, qulna ya Zulkarnain. Tuan-tuan tengok tu. Dia tak tulis Z dah, tulis Z. Qulna ya Zulkarnain. Kami kata Allah, kami kata dengan ilham, bukan dengan wahyu. Ya Zulkarnain. Jadi Allah ilhamkan kepada Raja Zulkarnain macam mana Raja Zulkarnain nak bertindak terhadap kaum ini. Sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Jadi Allah bagi dua pilihan kepada Raja Zulkarnain macam mana nak bertindak terhadap kaum ini. Imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Imma di sini pun dia terjemah imma. Imma ni bahasa Melayu terjemah apa? Imma. Kita pun kata imma lah. Imma wa imma dia ni. Imma ni maknanya ada pun. Ada pun. Imma adapun engkau azab kaum yang tidak beriman. Jadi Allah bagi pilihan dari Zulkarnain. Yang tak beriman itu engkau azabkan saja. Macam mana nak azab mereka yang tak beriman? Dengan bunuh. Jadi kalau tak beriman, tak cakap banyak dah. Terus bunuh. Ni bagi Raja Zulkarnain. Kita tak boleh tuan, kita pergi ajak sama beriman, kita pancung lah. Ni khas untuk Zulkarnain ni, bukan kita ni. Dengan bunuh dan imma, dan adapun engkau ambil pada mereka itu dengan baik. Kalau yang ataupun boleh bertindak sebaliknya, iaitu tak bunuh tetapi dengan baik. Dengan baik ni macam mana? Antaranya tawan mereka, bagi pengajaran, bagi pendidikan, bagi kefahaman. Qal Zulkarnain. Qala tu bahasa Arab kan? Qala, kalau qala ni bukan Zulkarnain. Qala Zulkarnain. Tukar ya pada waw. Qala Zulkarnain. Qala, kata Zulkarnain, amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Jadi apabila Allah bagi dua pilihan untuk Raja Zulkarnain bertindak, yang pertama azab dengan bunuh, yang kedua boleh buat baik. Maka Raja Zulkarnain pilih yang mana? Dia kata adapun mereka yang zalim. Yang zalim ni yang tak mau beriman dengan syirik, tiada beriman itu, maka lagi kami azab akan dia dengan bunuh. Jadi Raja Zulkarnain pilih yang tak beriman, dia bunuh. Kemudian dikembali kepada Tuhannya di akhirat, maka mengazab dia akan azab yang sangat dalam neraka. Jadi Raja Zulkarnain kata, yang tak beriman, yang syirik, dia akan bunuh, dan di akhirat nanti
mereka juga akan diseksakan oleh Allah yang seksaan yang sangat-sangat pedih, iaitu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa ni ketentuan kaedah bacaan. Jazaan al-husna, dua perkataan. Jazaan al-husna tu bacaan yang tak wasal. Dia kena wasal. Jazaanil husna. Tulis jazaan tapi baca jazaa. Kemudian letakkan nun berbaris bawah di bawah hamzah wasal, iaitu alif lam. Al-husna tu letakkan nun berbaris kasrah. Letak bawah lidah tu dengan tulis bawah tu lah. Jazaanil husna. Tuan, boleh tu? Ini dalam Quran cukup banyak lah. Kan? Kalau baca jazaan al-husna, bacaan salah. Baca salah. Jazaan, tanwin fathah tu tinggal satu. Tanwin fathah di atas hamzah tinggal satu baris. Letakkan nun kecil di bawah hamzah wasal letakkan nun kecil dan letakkan nun tu baris bawah. Jazaanil husna. Boleh tuan? Itu kaedah dia. Ataupun kaedah yang kedua tuan-tuan ingat, apabila tanwin izhar bertemu dengan hamzah wasal, maka letakkan nun kecil di bawah hamzah wasal. Yang mana mudah? Yang pertama kan yang kedua mudah? Yang kedua mudah kan? Mana kita kena tanwin izhar. Tanwin izhar macam mana tuan? Tanwin izhar ni kalau fathatain ataupun kasratain, garis dia tu sama. Dia tak sengit, dia tak lebih bawah sikit. Kalau dhammatain 69. Dia bukan apa? 99. 69 tu tanwin izhar. Ataupun fathatain tu sama. Kalau sengit macam ni bukan izhar. Jadi tanwin izhar bertemu dengan hamzah wasal, letakkan nun kecil berbaris bawah. Bacaannya falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan adapun mereka yang beriman dan beramal yang soleh. Beriman dan dia pula mengerjakan amal soleh, sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya, maka baginya balasan yang baik. Balasan yang baik kepada orang beriman dan beramal soleh adalah syurga. Dan lagi kami kata baginya, Allah ilhamkan kepada Raja Zulkarnain dari kerjaan kami itu akan yang mudah-mudah atasnya. Jadi dah bukanlah ni, Raja Zulkarnain kata yang beriman itu Raja Zulkarnain akan bagi kerja-kerja yang mudah untuk mereka melakukan amal soleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah akan mudahkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini untuk mereka melakukan satu-satu kerja kebajikan. Kan kita ada orang yang nak main surau di masjid susah sebab Allah tak mudahkan. Ada orang yang main masjid, main surau mudah sebab Allah mudahkan. Allah akan mudahkan orang yang beriman dan beramal soleh dengan kerja-kerja yang dituntut. Kerja itu dilaksanakan dengan kerja yang mudah. Tuan-tuan main masjid mudah nampak. Yang orang tak main masjid, dia main masjid air rasa berat. Sanggup tak kahwin. Kan ada orang telefon saya nak main job di rumah, saya nak pergi masjid. Sampai hari tak main. Mak sanggup tak kahwin tu. Tak tahu Allah Alam dia minta nak kahwin, tapi lambat dia. Sebab apa? Sebab dia susah kahwin. Kalau dia mudah, tu Allah yang mudahkan dia.
summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syams. Jadi penggambaraan yang pertama Raja Zulkarnain adalah perjalanannya ke arah matahari terbenam, dan dia jumpa satu kaum yang tak beriman. Allah ilhamkan kepadanya dua pilihan, maka Raja Zulkarnain pilih siapa tak beriman dia akan bertindak, dan orang yang beriman dia akan tunjukkan jalan yang mudah untuk mereka melaksanakan. Kemudian perjalanan yang kedua, perjalanan yang seterusnya, Allah ceritakan Zulkarnain dia akan pergi pula ke arah negeri yang matla asy-syamsi, ke arah matahari terbit. Ikut dia tak bulan pal. Satu ni apa? Satu perjalanan cuba. Dia ada dua perjalanan lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajab laha.